Terima kasih Datuk Seri Speaker. Saya izin tutup muka saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semuanya. Negara melepasi 20 bulan mengharungi cabaran pandemik COVID-19, bahkan seantero dunia masih lagi menanggung dampak buruk yang terkait dengan kualiti kehidupan yang terus merosot, ancaman terhadap nyawa dan dibelengui kemelesetan ekonomi. Datuk Speaker, dengan meragut lebih 28,000 nyawa warga Malaysia serta melibatkan lebih 2.2 juta kes di Malaysia, pandemik ini telah menjejaskan kesejahteraan rakyat di negara ini dan dengan kehilangan pekerjaan dan pendapatan hampir 100,000 syarikat mikro, kecil sederhana gulung tikar. Dan sementara itu, defisit fiskal negara membengkak ke tahap 6,5 hingga 7% keluaran dalam negara kasar. Dan negara terpaksa menaikkan had statutory hutang 2 kali dalam 2 tahun ini. Datuk Seri Speaker, dengan kenaikan kepada paras 65% keluaran dalam negara kasar, buat membolehkan kerajaan terus meminjam atau berhutang bagi menyuntik dana buat merancangkan atau jumpstart dengan izin ekonomi yang sudah pun menunjukkan ciri-ciri dengan izin stagflation ataupun pertumbuhan yang lembab dengan kenaikan barang dan perkhidmatan yang terus mencanak. Bank Negara Malaysia sendiri telah melakukan downward revision dengan izin ataupun menukarkan unjuran pertumbuhan negara ke paras hanya 3 ke 4% KDNK, walaupun terdahulu menunjukkan angka yang lebih tinggi dan lebih optimis. Pastinya, Datuk Yang Ketua, ramai yang boleh mengkritik kerajaan dengan langkah-langkah ini. Namun, mana-mana pun kerajaan akan terpaksa meminjam dengan pendekatan untuk membuat apa yang diistilahkan dengan bajet mengembang ataupun dengan izin expansionary budget yang mengambil pendekatan Keynesian Economic 101 Speaker buat mengepam ataupun pump priming yang sewajarnya bagi menggalak dan merancangkan pertumbuhan dengan kerajaan membuat perbelanjaan yang sedikit besar pasti dengan hutang di samping untuk mengharapkan pelaburan sama ada domestik maupun luar DDI ataupun FDI serta perbelanjaan isi rumah diharapkan akan terus mengembang ataupun merancak dengan pastinya semua pihak baru-baru ini dengan belanjawan ini B40 ke M40 bahkan T20 pun mendapat pelbagai bantuan, pelbagai imbuhan, pelbagai pemulihan, program-program pemulihan Datuk Yang Di-Pertua. Semuanya untuk akhirnya mengizinkan rakyat punya wang dalam saku ataupun mempunyai pendapatan boleh berbelanja dengan izin disposable income untuk meningkatkan demand yang sekaligus akan dapat menyaksikan perniagaan dan industri dengan demand itu menjana pekerjaan dan employment. Itu semua adalah makroekonomik 101 secara mudah, Datuk Yang Di-Pertua. Pertikaian dan kritik sama ada kerajaan akan mampu membayar hutang, ramai yang menyebutkan atau servicing the national debt itu akan tergantung sejauh mana ekonomi akan tumbuh dengan harapan dengan segala pendekatan dalam strategi ekonomi ataupun strategi bajet ini mengharapkan peningkatan cukai korporat, cukai perniagaan dan pelbagai cukai yang saya saksikan yang saya baca daripada Deloitte's highlight of the budget and tax special edition ini. Kita dapati antara lain cukai makmur yang sedikit mempunyai kelainan daripada yang lalu untuk mengenakan apa yang dikatakan sebagai supernormal tax ataupun windfall tax, cukai durian runtuh umpamanya, Datuk Yang Di-Pertua. Namun
Unjuran ke depan telah pun digagaskan ataupun dijangkakan akan sedikit ya, berdepan dengan cabaran kerana andainya penjanaan pendapatan ini tidak dapat ke paras yang diharapkan, maka membayar hutang-hutang ini atau dengan izin dengan the National Debt Servicing ini akan berdepan dengan satu kemungkinan krisis, ya, impending krisis yang dikatakan kalaulah pendapatan hanya ke paras 13.9 mengikut fiscal outlook sendiri oleh kerajaan, ya, berbanding dengan unjuran-unjuran yang jauh lebih besar 14.3% tahun 2022 dan lebih tinggi lagi sebelum itu 15.9%. Ya, semuanya menunjukkan satu angka-angka yang sedikit menggusarkan. Datuk Yang Dipertua, ya, dalam semua perkara ini, ya, dalam semua pelaksanaan bajet ini, saya mengingatkan kerajaan supaya terus mengekalkan takbir urus yang baik, yang berkesan, ditangani ketirisan, pembaziran dan salah guna kuasa, dan mengikuti kepatuhan, compliance dan fiduciary responsibility ataupun tanggungjawab kewangan yang baik, supaya tidak mengulangi, ya, supaya berkesan segala rancangan ini. Laporan Ketua Audit Negara yang mutakhir ini mendedahkan betapa, ya, sejumlah wang, ya, 620 juta akibat ketidakpatuhan, ya, dan daripada jabatan kerajaan persekutuan dalam pengurusan keuangan yang menyebabkan pembayaran tidak teratur, kerugian wang awam dan pembaziran kepada kerajaan, ya, dalam tahun 2020. Datuk Seri Speaker, ya, di mana kita ingat siapa memerintah ketika itu, tidak perlu kita pertikaikan semua itu lagi. Ia sudah menjadi satu yang perlu, ya, SPRM masuk kalaulah benar-benar ada di sana keculasan dan kecurangan dari sudut takbir urus, Datuk Yang Dipertua. Kuala Selangor masa boleh? Berbaki ini sila, okay. Short. Terima kasih Puan Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Saya tanya kepada YB Kuala Selangor, adakah YB bersetuju andai kata kita menjadikan satu kewajipan kepada Parlimen ini untuk membahaskan laporan audit ini? Apa pandangan? Sangat saya sokong, diharapkan itu menjadi sebahagian daripada ucapan saya. Terima kasih YB Sepang. Dapat saya. Datuk Speaker, masa berbaki ini saya ingin tumpukan, mungkin tidak boleh singgung banyak perkara. Lalu saya hanya akan menumpu pada sektor kesihatan, ya. Saya terus menyebutkan sejujurnya, ya, peruntukan RM32.41 bilion itu untuk KKM bukanlah sebenar-benarnya jumlah yang besar, walaupun dalam keadaan begini nampak yang kedua besar selepas pendidikan. Namun yang memandangkan kita masih lagi terbelenggu dengan pandemik yang sebenarnya mendedahkan, ya, kelemahan sistem. Pandemik tidak hanya melemahkan, bahkan mendedahkan kelemahan itu pertama-tamanya dengan sistem dan penghantaran, sistem and delivery sektor kesihatan kita ini. Ya, dan justru, ya, peningkatan 1.5% itu dianggap oleh beberapa pihak think tank, ya, kesihatan sebagai satu yang too small, dengan izin terlalu kecil. Ya, tak perlu saya ulangkan unjuran yang seharusnya kita sebagai sebuah negara middle income economy should be spending at least, seharusnya berbelanja, membuat investment dalam kesihatan paling tidak 4% KDNK yang kurang lebih dalam jumlah angkanya 40 bilion, Datuk Yang Dipertua, tetapi malangnya hanya begitu saja. Tapi kita boleh faham. Namun yang paling menyedihkan ataupun mengecewakan adalah peruntukan pembangunan, di mana di situlah sebenarnya akan dapat kita perbaiki dan reform, ya, sistem dan delivery kesihatan ini, yang mana menunjukkan penurunan, ya, yang tadi itu adalah sabit dengan perbelanjaan monumen dan sebagainya dari segi pengurusan itu, tapi pembangunan itu turun 337 juta, ya, ataupun hampir 7%. Atau Bertua yang Dipertua. Jadi itu yang perlu saya rakamkan, dan
sebagai yang menyambut kritikan oleh beberapa pihak yang mahukan seriously kita memberikan dan membuat investment dalam kesihatan. Saya tidak menafikan bahawa di sana ada 4 bilion lagi yang antara lain adalah hasil daripada dibuat urus bersama dengan Jawatankuasa Ekonomi Pakatan Harapan, di mana 2 bilion adalah untuk vaksin dan 2 bilion lagi itu adalah untuk fasiliti yang lain. Untuk Speaker, saya terus menyebutkan di samping perbahasan tentang dana dan sebagainya, apa yang lebih penting untuk dirakamkan di sini adalah sejauh mana arah dan sejauh mana orientasi, sejauh mana yang kita mampu belajar daripada pandemik ini. Pandemik ini secara mudahnya saya simpulkan telah mendedahkan bahawa di sana wujud kelemahan, terutama dari sudut bukan saja dari sudut fasiliti, dari sudut infra, tetapi yang lebih mustahak daripada itu adalah bagaimana sistem ataupun kesihatan awam kita itu perlu kita perkasakan, perlu diberdayakan. Dan sedikit kalau saya lontarkan mudahnya, bahawa mungkin sudah waktunya setelah kita lakukan 13 kajian sejak 80-an, mutakhir adalah satu daripada kajian MHSR, Malaysian Health System Research, oleh Harvard School of Public Health, dan terkini adalah kajian yang dibuat oleh penasihat kesihatan dengan McKinsey, tetapi tidak ada reform. Sudah terlalu lama kajian-kajian dibuat, tetapi kita masih lagi menggunakan sistem dan delivery yang sudah outmoded, yang sudah outlive, dengan izin it's spent. Jadi kita memerlukan ke depan nanti berdepan dengan cabaran kedua-dua sekali NCDs, penyakit-penyakit tidak berjangkit dan penyakit berjangkit ini, maka sistem dan delivery kesihatan kita ini memerlukan reform. Dan antaranya kalau saya simpulkan adalah memerlukan kita perlu membuat seperti mana yang dicadangkan oleh MHSR, diperkasakan kesihatan awam, dan saya sendiri melontarkan cadangan supaya paling tidaknya seperti mana Thailand yang sudah ada Kementerian Kesihatan Awam, kita paling tidaknya mesti membahagikan kesihatan ini untuk menangani kesihatan awam itu seorang ketua pengarah, di samping seorang ketua pengarah yang menjaga aspek-aspek regulatory ataupun the hospital base, dengan izin sistem dan delivery. Ini adalah sangat penting, Datuk Speaker, kerana kita dapati bahawa adaptability, agility ataupun keupayaan mereka bertindak adalah sangat terhad. Dan sistem ini ataupun keteraturan ini, order ini perlu digarap semula, perlu direform supaya memperkasakan kesihatan awam, yang saya tidak masuk lagi aspek-aspek EMR-nya, aspek-aspek digital health-nya. Saya hanya bercakap tentang strukturnya dahulu, Dan di samping keuangan dan dana untuk memperkasakan health sector ni, sektor kesihatan ini, yang lebih penting juga adalah reform yang diperlukan untuk memperkasakan kesihatan awam. Kesihatan awam ni ringkasnya adalah aspek yang bersangkutan dengan bagaimana klinik-klinik kita bersama dengan GP-GP swasta itu digembeling untuk melahirkan apa yang dikatakan sebagai attending to the primary health care. Maka di situlah kesihatan prima yang menangani aspek-aspek, bukan saja yang paling penting adalah aspek menangani aspek penyakit-penyakit berjangkit. Kita dapati bahawa kematian, death dengan izin yang berlaku sama ada di vaccinated ataupun golongan unvaccinated, sebagian besarnya adalah bersangkutan yang terkait dengan wujudnya apa yang dikatakan sebagai underlying disease atau penyakit-penyakit yang sedia ada, yakni penyakit-penyakit berjangkit yang bersifat non-communicable diseases, sama ada diabetes, hypertension dan sebagainya, yang kebanyakan yang maut dan mati adalah kerana ini. Dan inilah juga aspek berbeza dengan aspek hospital based curative patient care adalah population care, dan population care ini wujudnya di luar sana.
ya, yang mesti dilihat sebagai satu yang sangat penting untuk kita reform, ya, termasuk dalam hal ini saya ingin sebutkan adalah bagaimana tulang belakang kepada semua ini, the spine of our kesihatan adalah our electronic lifetime medical records. Yang bayangkan, ya, seorang doktor di HKL apabila mahukan untuk attending to a patient, mau melihat X-ray filmnya ataupun MRI filmnya, terpaksa memanggil, kalaulah dia datang daripada Pulau Pinang, akan hanya dihantar oleh dalam WhatsApp saja sebagai the best teknologi. Sementara EMR akan dapat memberikan, ya, apa yang dikatakan sebagai the master patient index, where everything of the patient, Datuk Seri Speaker, akan berganjak dan move around, ya, dengan wujudnya data pipeline yang diintegrasi di antara klinik dan juga di antara klinik dan hospital, vertical and horizontal integration, dan juga public and private. Sangat penting untuk reform seperti ini, structural sifatnya, dan juga memerlukan dana, memerlukan pengurusan, memerlukan reform dari sudut, ya, yang untuk mengeluarkan, ya, sistem kesihatan ini daripada cara dan pendekatan lama. Datuk Seri, ada lagi beberapa poin lagi, ya, saya ingin sebutkan juga tentang, saya ingin bertanya kepada Kementerian. Dekat pukul 1 boleh tak Yang Berhormat habiskan dalam masa 2 ke 3 minit? Boleh, insyaAllah. Saya boleh ganti dengan orang saya lain. cuba sedaya upaya saya. Beberapa nokta yang lain, Datuk Seri Speaker, adalah, ya, saya telah menyebutkan tentang keperluan untuk kesihatan awam diperkukuhkan, infrastruktur yang lengkap untuk disempurnakan ataupun diperbaiki, ya, jurang kesenjangan antara kota dan desa, Sabah, Sarawak dan Semenanjung, Kementerian Kesihatan diperkukuhkan, diberdayakan lagi dan fokus bukan saja kepada penyakit-penyakit berjangkit, tetapi penyakit tidak berjangkit yang merupakan yang saya sebutkan sebagai antara sebab kematian berlaku di kalangan yang vaccinated maupun yang tidak divaksinate. Ya, akhir sekali saya sebutkan di sini tentang beberapa perkara yang lain. Pertama adalah bagaimana kerajaan akan menangani apa yang diistilahkan hari ini sebagai kewujudan fenomena long COVID, bukan saja khususnya di kalangan children, di kalangan kanak-kanak, ya, ini merupakan penyakit yang sangat serius, dan juga di kalangan dewasa, ya. Jadi ini satu persoalan yang saya ingin bertanya, dan apakah di sana ada perancangan ke arah perkara ini, yang saya boleh sebutkan hanya sekadar ringkas-ringkas saja. Dan kedua adalah, ya, adalah perkara yang bersangkutan dengan doktor kontrak yang telah pun diberikan 2 hingga 4 tahun lanjutan, meskipun yang diharapkan adalah lebih daripada itu, ya, kalaulah boleh dipertimbangkan untuk 10 tahun lanjutan, dan dipertimbangkan ataupun benar-benar wujudkan satu suruhanjaya perkhidmatan kesihatan yang akan dapat menggarap, ya, persoalan keperluan dan demand mereka. Ya, bukan saja semasa pandemik, beyond pandemik, peranan mereka itu. Kita wujud pada, kita kekal, keberadaan kita adalah nisbah doktor dengan population adalah 1 hingga 434, tidak silap saya, mengikut, ya, kita sebagai satu middle income economy adalah paling tidaknya 1 hingga 400, ya, population atau penduduk, di mana mustahak untuk perkara ini ditangani dengan cermat. Ya, saya tidak mengatakan a quick fix kind of solution untuk doktor-doktor kontrak ini, tapi wajar untuk kita berikan tumpuan dan pertimbangan yang paling baik untuk mereka. Itu antara nokta saya yang terakhir, meskipun saya tidak dapat menyebutkan tentang hal-hal yang bersangkutan infrastruktur rakyat saya di Kuala Selangor, khasnya jalan raya. Kalau boleh saya sebutkan, ya, jalan raya yang bersangkut, yang federal road khususnya, ya, yang applies to all FD roads, ya, di Kuala Selangor itu. Saya ingin untuk menimbulkan perkara ini dalam peringkat jawatankuasa Datuk Seri Speaker. Terima kasih akan peluang dan tambahan sedikit waktu untuk saya secara bergegasan ini membuat pemujahan dan perbahasan saya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Yang Berhormat. Lepas ni adalah